Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Nur Mazalina Muhammad Nur. Nasional 8 edisi Jumaat 22 Januari 2016. Berikut paparan-paparan utama malam ini. Kawalan di stesen KTM dipertingkat bendung ancaman pengganas. Lori hantu wajib didaftar dan diperiksa, elak kemalangan. Penerima beasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam JPA diminta menunggu laporan jabatan berkenaan dan tidak membuat kesimpulan tidak berasas mengenai perkara itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk V. Ka Siong berkata, laporan sebuah portal dalam talian bahawa JPA telah menghentikan pemberian beasiswa adalah tidak berasas, tidak bertanggungjawab dan menimbulkan kekecohan. Bercakap pada satu majlis di Putrajaya, beliau menegaskan hanya mereka yang mendapat derma siswa yang terjejas dan bukan semua beasiswa JPA digantung. Penguatkuasaan terhadap lori hantu akan diperketat termasuk mendaftarkan kenderaan tersebut dan mewajibkan pemeriksaan di Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ juga telah diarah mengkaji semula prosedur operasi lori hantu. Jelas Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai, ia antara langkah mengelak kemalangan jalan raya membabitkan lori hantu. Beberapa kemalangan maut yang serius. Dua budak pelajar telah meninggal. Dan juga satu budak pelajar di Sabak Bernam, dua-dua belah kaki terputus. Tragedi yang menyayat hati ini, kita ambil perhatian berat dan akan ambil tindakan tegas kepada semua lori hantu dalam negara kita. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan pembukaan Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Putrajaya di Presin 4. Hadir sama Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Aziz Kaprawi dan Ketua Pengarah JPJ Datuk Seri Ismail Ahmad. JPJ turut merancang membuka beberapa lagi cawangan baharu tahun ini terutama di kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi. Antaranya cawangan di Manjalara, Kuala Lumpur pada Mei depan bagi mengurangkan kesesakan di Pejabat JPJ Cawangan Wangsa Maju. Orang ramai di Pelawar memberikan cadangan untuk menambah baik sistem penguatkuasaan automatik AES dan sistem pemberian mata di merit kesalahan jalan raya Kejara. Cadangan boleh disalurkan melalui laman web JPJ mulai hari ini. So we welcome inputs from the rakyat and even for the AES also we welcome input. Rakyat boleh cadangkan kepada kita di mana sepatutnya kena letak kamera. They can propose to us highway mana, jalan raya mana yang selalu accident prone. Let them propose to us. It is not a top down but it is a grassroots. Rakyat, orang-orang kampung juga boleh beri cadangan pada kita dan kita akan kerjasama dengan rakyat untuk melaksanakan AES pada masa depan. Menurut Datuk Seri Liau, sekiranya lesen tidak digantung pihaknya mungkin mempertimbangkan untuk mewajibkan pemandu menjalani kursus pemulihan. Maklum balas mengenai AES atau Kejara boleh dihantar menerusi aes@jpj.gov.my atau kejara@jpj.gov.my. Kerajaan membenarkan permit kelulusan AP dikeluarkan bagi mengeksport boksit yang akan dilaksana secepat mungkin. Menurut Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, langkah itu juga bagi membolehkan hampir 70,000 tan simpanan stok bahan mineral itu diekspor. Sementara itu beliau mengingatkan pihak yang terlibat dengan kerja membersihkan kawasan dan jalan raya yang dikotori tumpahan boksit supaya tidak membuangnya ke dalam sungai. Proses pembersihan yang sedang dilakukan itu dikendalikan Jabatan Kerja Raya dan Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan melalui Alam Flora. Beliau turut meminta Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai mengarahkan Pelabuhan Kuantan membersihkan kawasannya yang dipercayai menjadi penyumbang utama air di laut dan sungai terjejas menjadi merah. Tegas beliau lagi, sekiranya kerajaan negeri membenarkan pelombongan boksit disambung semula pada masa akan datang, hanya satu kawasan simpanan stok berpusat perlu dibenarkan dan ia mestilah dilengkapi kemudahan penapisan
dan pembersihan. Biro Pengawalan Farmasyutikal Kebangsaan BPFK di bawah Kementerian Kesihatan mengesahkan produk kup putih Whitening Pro 9 didapati mengandungi merkuri yang tidak dibenarkan dalam produk kosmetik. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan media memaklumkan produk itu sudah diuji pihak kementerian dan tidak lagi dibenarkan untuk dijual di pasaran negara ini. Katanya lagi biro itu sudah menerima laporan kesan adverse daripada pengguna yang mengalami masalah berdengung dalam telinga dan keguguran rambut setelah menggunakan produk kup putih Whitening Pro 9 dan kup putih Whitening UV Block. Gejala-gejala ini dialami setelah penggunaan kurang dari 3 bulan. Pengguna yang telah menggunakan produk tersebut melaporkan pulih daripada kesan yang dialami apabila berhenti menggunakan produk-produk tersebut. Dalam pada itu, salah sebuah akhbar di Brunei melaporkan kerajaan negara itu telah mengharamkan 3 produk kup putih kerana mengandungi bahan yang berbahaya. Produk kup putih diedarkan Vida Beauty Sdn Bhd yang dimiliki Datuk Seri Dr. Hasmiza Othman atau dikenali sebagai Datuk Seri Vida. Saya perlu meneliti perkara ini dan saya rasa untuk sementara waktu saya perlu menarik balik produk ini di pasaran dan diharapkan pengguna semua tidak risau untuk menggunakan produk kup putih kerana yang lain melepasi piawaian yang telah ditetapkan dan mereka boleh menggunakan set advance kup putih. Satu panggilan palsu mengenai ancaman bom menyebabkan sebuah universiti swasta di Kota Damansara, Petaling Jaya ditutup sementara dan 2,000 pelajarnya diminta segera berpindah. Ketua Polis Petaling Jaya ACP Muhammad Zani Cik Din memaklumkan pelajar diarah meninggalkan universiti itu selepas seorang staf mendapat panggilan telefon daripada seorang lelaki tidak dikenali yang mendakwa dia ternampak seorang pelajar antarabangsa meletakkan sebutir bom di sebuah tandas. Sesetengah pelajar universiti itu sedang mengambil peperiksaan dan polis sedang mengenal pasti pemanggil berkenaan. Universiti itu dibuka semula kira-kira pukul 2.10 petang tadi. Kawalan di semua stesen KTMB dipertingkat bagi menjamin keselamatan penumpang yang menggunakan perkhidmatan itu. Kerjasama dengan PDRM dijalin bagi memantau pergerakan penumpang dan pintu pelepasan tren terutamanya di sempadan negara. Sejumlah anggota polis ditempatkan di semua stesen termasuk unit K9 bagi mengesan barangan yang disyaki berbahaya. Tren-tren kita telah kita screen. Kita dah tubuhkan satu pasukan K9 dan pasukan K9 ni kita gunakan di depo-depo. Pasal kalau kita buat session nanti orang Islam sensitif kan. Jadi yang di depo ni tren tak berapa sensitif sebab dia kat bawah, dia tak kat atas ya. Dan satu lagi yang kita gunakan ialah seluruh rangkaian kita, terutama sekali daripada perang besar sehingga ke kemas yang mana kita dah ada sistem CCTV untuk kita pantau di semua stesen-stesen dan tempat-tempat kritikal tersebut secara 24 jam. Anggota polis juga berada dalam tren sepanjang perjalanan ke semua destinasi. Sempena sambutan Thaipusam, KTMB akan menyediakan perkhidmatan tren KTM komuter 24 jam sehingga Isnin. Ia membabitkan laluan Batu Caves ke Seremban, Rawang ke Port Klang, Tanjung Malim ke Rawang dan Seremban ke Pulau Sebang. Tren tambahan disediakan bagi memenuhi lanjutan waktu operasi antara pukul 12.30 malam hingga 5.30 pagi dengan kekerapan setiap jam. Untuk musim perayaan Thaipusam 2016 mulai hari ini 22 hari bulan hingga 25 Januari kita akan adakan perkhidmatan komuter di Klang Valley ini selama 24 jam tak henti-henti dengan intervalnya di antara 20 minit hingga 30 minit. Selalunya kita akan berhenti pukul 12 malam sehingga pukul 5 pagi baru jalan balik, tapi ini continuous demi untuk memberi perkhidmatan dan keselesaan kepada masyarakat yang akan merayakan Thaipusam.
KTMB juga menambah 48 perkhidmatan tren KTM komuter pada tarikh sama bagi sektor utara melibatkan laluan dari Padang Besar ke Butterworth. Dalam pada itu, Rapid Bus akan menyediakan 17 buah bas perkhidmatan khas bagi memudahkan orang ramai yang ingin mengunjungi Batu Caves Ahad ini. Perkhidmatan itu menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengelakkan kesesakan di kawasan tersebut. Ketua Pegawai Operasi Rapid KL, Muhammad Azam Omar menerusi kenyataan media memaklumkan perkhidmatan bas khas itu disediakan bagi laluan dari Batu Caves ke Pasar Seni melalui Jalan Kuching dan laluan dari Shell Batu Caves ke LRT Gombak melalui Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2. Kekerapan perjalanan bagi setiap bas adalah 15 dan 25 minit. Masa perkhidmatan bermula dari pukul 5.30 pagi hingga 12.30 malam. Sementara itu, waktu operasi untuk laluan bas lain dan perkhidmatan LRT serta monorail berakhir seperti biasa. Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh menghubungi helpline Rapid KL atau Twitter MyRapidKL. Bekas Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur JSJKL Datuk Koo Chin Wah mengaku tidak bersalah di mahkamah atas pertuduhan gagal mengisytiharkan perolehan komisen hampir RM1 juta. Beliau didakwa melakukan kesalahan tersebut di antara 23 Disember 2013 dan Januari 2014 di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Datuk Koo Chin Wah, 58 tahun, didakwa gagal mematuhi terma notis pendakwa raya mengikut Seksyen 49(1) Akta Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan 2001 bertarikh 23 Disember 2013. Pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Nasir Nordin. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Saifuddin Hashim Musaimi memohon mahkamah mengenakan wang jaminan RM100,000 dengan seorang penjamin. Jika sabit kesalahan, pesalah boleh didenda maksimum RM1 juta atau penjara maksimum 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Tertuduh didakwa gagal membuat persyaratan itu melalui surat akan bersumpah pada 8 Januari 2014. Kesalahan itu dilakukan di antara 23 Disember 2013 hingga Januari 2014 di Pejabat SPRM di Putrajaya. Hakim kemudian menetapkan ikat jamin sebanyak RM30,000 sebelum kes disebut semula pada 23 Februari nanti. Aldin Rani melaporkan dari Mahkamah Session Kuala Lumpur untuk Berita RTM. Kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun maut dalam kemalangan membabitkan 3 kenderaan di persimpangan Cengkeh dekat Jalan Pintasan, Kuantan, Pahang. Mangsa Muhammad Khairul Irfan Muhammad Khairul Amri yang duduk di tempat penumpang hadapan mati di tempat kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Dalam kejadian kira-kira pukul 8.15 pagi itu, kereta yang dipandu ibu mangsa dan sebuah kereta lain dirempuh Pro 2 Alza dari arah bertentangan. Kesemua yang cedera dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Afzan Kuantan untuk menerima rawatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987. Hajat suami untuk mati syahid dengan orang tersayang pada hari Jumaat tercapai. Demikian luahan isteri mangsa kejadian kebakaran melibatkan 2 beranak di Teluk Kumba, Pulau Pinang awal pagi tadi. Mangsa Nazri Zainal Abidin 29 tahun rentung bersama anaknya Damia Aulia Salsabila yang baru berusia 3 bulan. Menurut Roshina Abdul Latif, 24 tahun, suaminya sering menyatakan hasrat itu sejak 2 minggu lalu. Malah turut menyatakan bahawa Damia ialah anak terakhir mereka. Roshina sempat menyelamatkan diri dan hanya mengalami lecur pada anggota badan. Keletah anak mereka Damia 2 hari lalu yang sudah pandai bergurau dan meniarap menjadi kenangan terindah buatnya walaupun hakikatnya kini suami dan anak perempuan tunggalnya sudah tiada. Jenazah kedua-dua mangsa dikebumikan di tanah perkuburan Masjid Makbul, Jalan Kampung Masjid, Teluk Kumba. Tu tak tahu lah dekat apa yor-yor kelai ke mangkit tu pegang kunci gerai tu. Tengah tu orang ramai dah depa tak keluar bagi kunci kat depa dah hampa buka aku tak boleh nak buka. Depa buka tu lari keluar. Tak tahu macam mana tengok api dah duk menyala dah. Tak api duk menyala yang tu aja ledak. Keluar rumah tak ambil apa pun. Keluar tu aja.
Ada buat lari nak cucu ada 3 orang. Belah sini ya mati belah sana. Sana tu tak ada ambil apa, tak selamat apa. Ahli Parlimen Balik Pulau Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya hadir menghulurkan sumbangan buat mereka. Kita amat bersimpati dengan keluarga yang terlibat ni dan insyaAllah kita akan uruskan mayat mereka dan rumah-rumah yang ni kita akan cuba bantu, kita akan bantu untuk membuat perbaikan. Mayat Nazri ditemui di pintu hadapan rumahnya pada pukul 3 pagi selepas kebakaran itu berjaya dikawal, manakala anaknya ditemui dalam katil bayi di tingkat atas kediaman berkenaan. Tidak wujud istilah negara dominan dalam Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPPA. Menurut Ketua Perunding Malaysia untuk TPPA, Datuk J. Jayasiri, meskipun terdapat negara-negara yang mengeluarkan usul, semasa rundingan dijalankan, setiap keputusan dibuat secara konsensus. Jadi, kalau sesuatu cadangan itu tidak diterima, ia akan ditepikan atau diubah suai supaya mereka yang membantah cadangan itu akan dapat menerima cadangan itu. Kita juga ada isu-isu yang membangkitkan dalam rundingan dan juga termasuk dalam perjanjian. Umpamanya isu halal. Bercakap dalam program Selamat Pagi Malaysia, beliau turut menyangkal dakwaan bahawa TPPA hanya akan menguntungkan negara-negara maju. Jelas beliau, negara-negara sedang membangun seperti Malaysia juga akan menerima manfaat yang besar apabila mendapat akses dalam pasaran baharu yang luas. Apa yang penting, usahawan tempatan katanya perlu sentiasa bersedia dengan meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan agar dapat bersaing dalam pasaran TPPA kelak. Penyertaan Malaysia dalam TPPA akan membuka peluang kepada pembekal alat ganti kenderaan tempatan mengeksport komponen ke pasaran otomotif terbesar dunia seperti Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif Institut Automotif Malaysia MEI, Datuk Madani Muhammad, di bawah perjanjian itu duti import yang dikenakan sebanyak 30% akan dihapuskan sekaligus memanfaatkan syarikat pembekal. Sekarang pun vendor di Malaysia sudah pun mengeksport komponen mereka ke US lebih 200 juta setahun. Itu tanpa vendor-vendor kita mendapat preferential tariff, ya, tarif import duty yang agak tinggilah sekarang ni. Selepas TPP, import duty TPPA turut memberi manfaat kepada pengeluar kenderaan nasional seperti Proton dan Pro2 yang merancang mengeksport model mereka ke Amerika Syarikat dan Meksiko. Beliau ditemui pemberita selepas melancarkan kempen Bengkel Kegemaran Anda melalui aplikasi Car Bengkel. Aplikasi ini menyediakan lebih 2,800 senarai bengkel yang diiktiraf dan berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Hasil kaji selidik yang dijalankan Parti Gerakan Rakyat Malaysia PGRM mengenai TPPA mendapati majoriti responden menyokong penyertaan Malaysia dalam Pakatan Perdagangan itu. Daripada 1,499 responden yang memberi maklum balas dalam kaji selidik yang dijalankan secara dalam talian, 1,107 responden memberi reaksi positif. Kami telah mengumpul, membolehi jumlah undi yang telah disubmit pada closing lah. Semalam adalah tarikh closing date 21 January. It was the closing date for the first question, di mana kami telah mengumpul sebanyak 1,499 out of the total 1,499 yang bersetuju, iaitu TPPA memberi manfaat, bring benefit to Malaysia. Jumlah yang bersetuju adalah 1,107. Keputusan kaji selidik itu katanya akan dibawa ke Parlimen sewaktu sidang khas TPPA bermula Selasa ini. Teks TPPA akan dibentang, dibahas dan diundi di Dewan Rakyat sebelum dibawa ke Dewan Negara untuk kelulusan pada 28 Januari ini.
Pembentangan usul TPPA di Dewan Rakyat Selasa ini akan dilakukan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad. Perkara itu dinyatakan dalam aturan usulan mesyuarat dan usul mesyuarat khas penggal ketiga Parlimen ke-13 yang dimuat naik dalam portal rasmi Parlimen Malaysia hari ini. Portal itu turut menyatakan Datuk Seri Mustafa antara lain akan mencadangkan Dewan Rakyat menerima kedudukan Malaysia sebagai sebuah negara yang mengamalkan ekonomi terbuka yang terlibat dalam perdagangan antarabangsa, pelaburan asing, teknologi dan pelancongan. Berdasarkan takwim Parlimen, mesyuarat khas Dewan Rakyat akan berlangsung pada Selasa dan Rabu depan. Manakala mesyuarat khas Dewan Negara pula berlangsung pada Khamis bagi membincangkan sebelum meluluskan usul bagi Malaysia menyertai TPPA. Malaysia antara 12 negara bersama Australia, Brunei, Kanada, Chile, Jepun, Singapura, Meksiko, New Zealand, Peru, Amerika Syarikat dan Vietnam memuktamadkan rundingan berkaitan TPPA pada 5 Oktober 2015. Jumlah perdagangan dua hala antara Malaysia dengan benua Afrika diunjur berkembang sebanyak 4 hingga 5% tahun ini. Bagi tempoh Januari hingga November 2015, perdagangan dua hala antara kedua-dua negara berjumlah 27.5 bilion ringgit, peningkatan 3.2% berbanding tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, ekspor Malaysia mewakili 18.9 bilion ringgit, peningkatan 6.7%. Antara produk utama Malaysia yang diekspor ke benua itu termasuk kelapa sawit, produk berasaskan sawit, petroleum, produk petroleum, kimia serta makanan diproses. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, Datuk Zulkifli Mahmud optimis sasaran pertumbuhan tahun ini mampu dicapai meski berdepan beberapa cabaran seperti isu logistik serta budaya perniagaan yang berbeza di Afrika. Culture of the business in Africa, because there are different background to understand the culture in terms of understanding the government procedures, in terms of procurement, in terms of tender and others. We have to have a better understanding on this. Number 4, in terms of banking support, financial support. Beliau berkata demikian selepas menghadiri sesi padanan perniagaan antara delegasi Senegal dengan syarikat tempatan Pro-Base Manufacturing. Kuching, Sarawak bakal menjadi destinasi pertama di Malaysia untuk penerbangan terus oleh Hong Kong Airlines yang dijangka dilancarkan pada 26 April ini. Menteri Pelancongan Datuk Amar Abang Johari Tun Openg berkata pemilihan Kuching adalah kerana ia menepati kriteria syarikat itu yang mahukan kawasan yang terletak di pertengahan bandar. Selain ekor pelancongannya yang menarik, Hong Kong Airlines akan melakukan penerbangan 2 kali seminggu ke Kuching menggunakan pesawat Airbus A320 iaitu pada Selasa dan Jumaat. Yang kita tahu bahawa kita tidak dapat hanya bergantung kepada Kuala Lumpur. Kerana di Kuala Lumpur kita mempunyai halangan dari sudut imigrasi. Kalau kita mempunyai Kuala Lumpur, mereka akan terpaksa mempunyai 2 laluan, iaitu you have to check at immigration center in KL as well as Kuching, but this one is only one. Beliau menyaksikan majlis menandatangani perjanjian kerjasama bagi penerbangan terus itu di antara Lembaga Pelancongan Sarawak STB dan Hong Kong Airlines di Hong Kong. STB diwakili oleh Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Datuk Pahon Joyik, manakala Hong Kong Airlines diwakili oleh penolong pengarah bagi komersialnya Michael Burke. Pertumbuhan sektor pelancongan tahun ini dijangka terus dipacu peningkatan pelancong domestik kepada 66.8 juta orang. Sasaran itu selaras strategi Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan yang menggalakkan pelancongan dalam negara. Trend pelancongan juga berubah disebabkan kadar tukaran mata wang asing yang lebih tinggi. Pengkuang 8 long weekend. Long weekend maksudnya 8 cuti hujung minggu yang memanjangkan percutian kita macam hujung minggu ni. Kita ada cuti biasa Sabtu Ahad, hari Isnin Taipusam. Kita ada 8 tahun ni. Tak seperti tahun-tahun yang lepas. Dan mengikut kajian
kita dekat Tourism Malaysia memang ternyata bahawa apabila ada cuti panjang, jumlah pelancong tempatan akan meningkat. Jumlah pelancong asing juga dijangka meningkat tahun ini. Sehingga September 2015, jumlah pelancong asing melebihi 19 juta orang. Beliau sebelum itu merasmikan sambutan Tahun Baharu Cina di Legoland Malaysia Resort. Pengarah urusan Legoland Malaysia Resort, Mark Jermaine berkata, taman tema itu akan mencipta rekod dalam buku rekod Malaysia dengan binaan 2016 unit replika monyet menggunakan Lego. Legoland juga membuat promosi bawa kawan untuk separuh harga bermula 12 Januari hingga 5 Februari ini dengan pengunjung berpeluang mendapat blok peringatan edisi terhad Tahun Baharu Cina secara percuma. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani akan mengkaji faktor lambakan cili import di pasaran. Senario itu dikhawatiri boleh menjejaskan pendapatan pengusaha cili tempatan. Menterinya Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata buat masa ini permintaan cili semakin bertambah. Sekitar 30% daripada stok di pasaran merupakan cili import, antaranya dari Vietnam, Thailand dan China. Beliau turut mengakui sukar mengawal cili import. Setakat ini membantu untuk menurunkan. Kalau ia dapat membantu menurunkan harga barang kita tak boleh nak serta-merta sekat kerana rakyat nakkan yang murah. Tetapi sebab itu saya katakan kita kena tahu kenapa dia murah, kenapa dia murah. Apa teknik, apa teknologi dia yang menjadikan dia lebih murah. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan Pusat Pengumpulan Hasil Pertanian Pertubuhan Peladang kawasan Kuala Langat di Teluk Panglima Garang. Turut dilawati projek inovasi cili vertikasi bertingkat. Sukatan pembelajaran di Tabika Kemajuan Masyarakat Kemas seluruh negara akan dinaik taraf tahun ini. Elemen penghayatan pendidikan Islam dan patriotik akan dimasukkan selaras meningkatkan jati diri dan semangat cintakan negara. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata inisiatif itu juga untuk melahirkan anak-anak yang berjaya dan cemerlang. Dari segi silibus di Tarikat Kemas sendiri yang melibatkan pendidikan Islam, pendidikan dari segi patriotisme dan juga program-program yang boleh meningkatkan keyakinan ataupun self-confidence di kalangan anak-anak ataupun pelajar-pelajar Tabika Kemas ini. Proses menaik taraf Tabika Kemas akan bergantung kepada pengubahsuaian bajet 2016 yang akan diumumkan kerajaan 28 Januari ini. Datuk Seri Ismail Sabri bercakap kepada media selepas pelancaran aplikasi #IMKemas di Rawang. Ia bertujuan membolehkan kaki tangan pejabat kemas di seluruh negara dan orang ramai mengetahui sebarang bentuk program dan aktiviti yang dijalankan. Penggunaan media sosial untuk tujuan itu secara tidak langsung membolehkan masyarakat memberikan sebarang cadangan ke arah penambahbaikan pengurusan kemas. Tatkala murid lain melihatnya tersenyum, ada juga mata memandangnya dengan rasa bangga dan terharu kerana masih terdapat anak kecil sanggup berjuang menimba ilmu tanpa menjadikan kekurangan pada dirinya sebagai halangan. Ya, mereka yang dimaksudkan adik-beradik yang kini belajar di Sekolah Kebangsaan Taman Klang Jaya, Selangor. Dua adik-beradik Kedir ini mempunyai masalah tumbuh sarang terbantut adalah antara 69 murid yang mengikuti pengajian aliran projek pendidikan khas integrasi PPKI di sekolah ini. Si James yang berumur 7 tahun hanya mempunyai ketinggian kurang 80 cm dan berat kira-kira 8 kg. Manakala kakaknya Jennifer 9 tahun mempunyai ketinggian dan berat badan yang lebih rendah daripada adiknya. Walaupun ada kekurangan dari segi fizikal, mereka tetap bersemangat hadir ke sekolah. Seronok tak datang sekolah? Sekolah? Kenapa seronok? Ada kawan-kawan, ada cikgu, semua ada. Semua ada? Ada Jennifer belajar apa dekat sekolah? Semua boleh. Ramai kawan tak? Ada. Siapa nama kawan-kawan? Aimi, ada Yongsen, ada Megalas, semua ada.
Jennifer. James, hari ni seronok tak datang sekolah? Seronok. Jim, cita-cita nak jadi apa? Nak jadi polis ke, doktor ke? Polis. Nak jadi polis. Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas SK Taman Kelang Jaya, Siti Wan Nur Abdul Rashid berkata, James dan Jennifer tidak mendatangkan masalah kepada pengurusan sekolah. Malah mereka sudah biasa dengan persekitaran di sini kerana sudah berada di sekolah ini sejak kelas prasekolah ketika berusia 6 tahun. James dengan Jennifer dia sebenarnya tak ada masalah dalam mengikuti PDP yang kita buat dalam kelas. Apa saja kita punya aktiviti, kita punya sukan tahunan, PJ, semua dia boleh ikut. Cuma dia masalah perkembangan fizikal dia. Di situ macam ada terbantuk lah, jadikan dia macam kerdil lah sikit kan pada kawan-kawan lain. Tapi dari segi mental dia normal. Tak ada masalah. Kita boleh komunikasi dengan dia dalam kelas. Kalau dengan dia tu komunikasi kita dua hala lah. Bila kita tanya dia, dia boleh jawab. Bagaimanapun, guru terpaksa menyediakan bahan pembelajaran berskala kecil untuk dua beradik istimewa itu berbanding pelajar lain. Rakan sekelas turut menyayangi mereka, malah rakan yang berbadan lebih besar akan mendukung adik-beradik ini untuk pergi ke padang atau ke tempat lain apabila melihat adik-beradik ini tidak berupaya. Selain Jennifer dan James yang mempunyai masalah tumbuh sarang terbantut, terdapat juga pelajar yang mempunyai masalah lain, antaranya autism, sindrom Down, masalah pembelajaran dan hyperaktif. Kekurangan diri bukanlah menjadi penghalang kepada dua beradik ini untuk menimba ilmu di sekolah yang sama seperti rakan-rakan sebaya yang lain. Malah kekurangan diri dijadikan pemangkin semangat untuk mereka menuntut ilmu bagi menggapai cita-cita yang diimpikan. Zanaria Zana Abidin, TV1. Kita doakan yang terbaik untuk kedua-dua adik-beradik itu. Jangan cepat putus asa dan mengalah dengan sebarang provokasi untuk menjatuhkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Sebaliknya, teruskan kecemerlangan dan kekalkan muafakat serta saling bantu-membantu sesama warga SPR. Itu antara pesanan Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof sempena persaraan beliau sebagai pengerusi SPR hari ini. Terbuka dan mengambil pendekatan secara diplomatik menangani segala isu dan masalah, berusaha untuk terus memertabatkan imej SPR, terus memberi sokongan yang tidak berbelah bahagi kepada pucuk pimpinan SPR yang diketuai oleh Datuk Seri Muhammad Hashim bin Abdullah, tegur-menegur satu sama lain untuk mengelakkan apa-apa kesilapan sesama kita, mempelajari daripada kesilapan-kesilapan yang lalu supaya tidak diulang. Tan Sri Abdul Aziz berucap pada majlis jamuan minum petang sempena persaraan beliau dan pada masa sama merasmikan galeri SPR di Putrajaya. Beliau turut menyerahkan nota serah terima tugas kepada timbalannya Datuk Seri Muhammad Hashim Abdullah yang dilantik sebagai pengerusi baharu SPR berkuat kuasa 24 Januari ini. Sebanyak 2 pilihan raya umum, 26 pilihan raya kecil dan 1 pilihan raya negeri Sarawak dikendalikan sepanjang 7 tahun perkhidmatan Tan Sri Aziz. Kadar kemalangan di Lebuh Raya Plus yang menggunakan turapan anti gelincir berjaya dikurangkan sebanyak 50% sejak lebih 5 tahun lalu. Dalam tempoh sama, 5.5 juta ringgit dibelanjakan untuk kegunaannya di beberapa laluan susur persimpangan Lebuh Raya tersebut. Jelas Ketua Pegawai Operasi Plus, Muhammad Fuad Husairi, penggunaan bahan turapan anti gelincir itu terbukti meningkatkan kadar geseran permukaan jalan dengan tayar kenderaan. Teknologi dari Jerman itu kini digunakan antaranya di persimpangan bertingkat Rawang, Bangi, Kajang, Air Hitam dan Yongpeng. Bergantung kepada kadar kemalangan di kawasan tersebut. Sekiranya kita dapati banyak kemalangan yang disebabkan oleh skidding dan kita akan menampakkan pastian. Beliau meninjau penggunaan teknologi turapan anti gelincir di susur keluar Tol Kajang. Lapisan khas turapan anti gelincir memperlihat seolah-olah terdapat tumpahan minyak dan licin, namun ia sebenarnya membantu menguatkan kadar cengkaman dan mengelak kenderaan tergelincir ketika mengambil selekoh. Selain di Jerman, teknologi turapan anti gelincir ini turut digunakan di Jepun, Korea dan Australia.
Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak petang tadi menghadiri perjumpaan dan mesyuarat khas bersama UMNO Kedah di PWTC. Perjumpaan itu ekoran kemelut politik yang melanda negeri Kedah. Beberapa pemimpin UMNO Kedah tiba di PWTC kira-kira pukul 3.30 petang. Manakala Datuk Seri Najib yang juga Presiden UMNO tiba kira-kira pukul 4.45 petang dan terus memasuki Dewan Tun Hussein On. Para petugas media telah berkumpul sejak tengah hari lagi untuk membuat liputan pertemuan dan mesyuarat yang diadakan secara tertutup itu. Pihak media juga gagal untuk mendapatkan sebarang reaksi daripada mana-mana pihak tentang perincian mesyuarat tersebut. Perkembangan sukan selepas ini dan antara yang menarik, Mehmet Durakovic kabarnya masih sayangkan Selangor. Juga aksi tenis terbuka Australia yang memasuki pusingan ketiga. Dan untuk perkembangan sukan, kita bersama Rizal Sarbini. Silakan. Teruskan Rizal. Hati Mehmet masih di Selangor. Terima kasih Nombor Zalina dan Fatil. Assalamualaikum. Masih sayangkan Selangor. Itu riak wajah bekas jurulatih Red Giant musim lalu, Mehmet Durakovic, dalam satu sidang media khas bersama wartawan tempatan pagi tadi. Kelibatnya tidak akan kelihatan di kawasan teknikal pasukan Selangor untuk saingan Liga musim ini selepas kontraknya ditamatkan lebih awal penghujung tahun lalu. Membantu Selangor menamatkan misi 33 dengan bergaya Disember lalu gagal menyelamatkan karya Mehmet apabila Persatuan Bola Sepak Selangor FAS bertindak melantik Zainal Abidin Hassan selaku penggantinya. Enggan melatah dengan pelantikan itu, Mehmet mengucapkan selamat maju jaya buat Zainal sambil berharap keputusan FAS itu tepat selagi Selangor mampu menjulang kejuaraan selepas ini. Mehmet yang jelas masih sayangkan The Red Giants mengucapkan rasa terima kasih kepada Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj dan pengurusan FAS serta penyokong sepanjang perkhidmatannya. This is football, we move on. I was very happy to win the Malaysia Cup after 10 years. Mission 33 completed. We move on. Everybody starts a new chapter. But I'm very proud of what we achieved in 2 years at Selangor. Coming first year, we came second in the league. Second year, came second in the league. Now AFC, winning the Malaysia Cup after 10 years. I'm very honoured and very happy with what I've done at Selangor. Tambah Mehmet, biarpun sukar menerima kenyataan khidmatnya bersama Selangor sudah tidak diperlukan, beliau tetap berbangga diberi peluang membuktikan kemampuannya sekaligus menghadiahkan kejuaraan Piala Malaysia buat The Red Giants. Jelas Mehmet, ketika ini beliau masih belum memikirkan sebarang tawaran kerja, sebaliknya mahu menghabiskan masa bersama keluarga. Yes, to be quite honest, YB was fantastic. He offered me the technical director job. He also offered me the youth job, to be honest. But at the moment, to be honest, I want to have a bit of a break with my family. I want to enjoy what I've done at Selangor. And then we'll see later on in the future. But as it is at the moment, I want to have a bit of a break, to be honest. Mehmet pernah membantu Selangor menjulang Piala Malaysia ketika beraksi bersama pasukan itu pada 1995 hingga 1998. Negeri Terengganu sememangnya antara gedung melahirkan atlet berkualiti untuk negara. Justru tidak hairanlah Persatuan Sukan Negeri itu begitu aktif menganjurkan program pencarian bakat dengan mewujudkan kejohanan sepak takraw Piala Presiden PSNT terbuka Terengganu pada 12 dan 13 Februari ini. Kejohanan bakal berlangsung di Stadium Negeri Kuala Terengganu Batu Borok itu menawarkan hadiah keseluruhan bernilai RM12,500 bagi kategori regu lelaki dan wanita. Ia dilihat sebagai antara usaha serta langkah membangunkan sukan sepak takraw di rantau ini. Jelas Presiden PNST Muhammad Safian Ali, pihaknya mensasarkan lebih 60 regu dari seluruh negara menyertai kejohanan tersebut. Dan juga merupakan kita mengambil kesempatan kejohanan ini sebagai satu persiapan
untuk kita menghadapi SUKMA 2016 dan juga bagi kita menghadapi Piala Emas ke Johari yang akan diadakan pada 23 hingga 28 Februari di Putrajaya. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di Kuala Terengganu. Menurut Muhammad Safian, pada kejohanan yang bakal dianjurkan itu, pemain kebangsaan juga boleh bertanding dan penyertaan turut dibuka untuk kelab dari luar negara. Juara bagi kategori terbuka lelaki bakal membawa pulang RM5,000 beserta medal dan piala iringan, manakala naib juara RM3,000 beserta medal. Sementara bagi kategori terbuka wanita pula, juara bakal menerima RM1,000 dan naib juara RM700. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 10 Februari ini dan yuran penyertaan adalah RM100 bagi kategori terbuka lelaki dan RM50 bagi kategori terbuka wanita. Beralih ke kejohanan badminton GP Emas Malaysia Masters. Pemain nombor 1 negara Datuk Lee Chong Wei mengetahui pemain negara melepasi pusingan suku akhir petang tadi. Iskandar Zulkarnain Zulkifli turut melakukan kejutan terbesar kejohanan selepas mengatasi pilihan ke-8 dari Hong Kong. Dua lagi pasangan bergu campuran negara turut mara ke separuh akhir. Aksi pemain negara bermula dengan kehebatan pasangan bergu campuran Tan Kian Meng dan Lai Pei Jing yang menumpaskan gandingan Jepun Keigo Sonoda Noko Fukuman dalam aksi straight set. Pasangan bukan pilihan itu hanya memerlukan 36 minit untuk menang 21-10, 21-15 untuk ke separuh akhir. Sementara itu, pemain pelapis kebangsaan Iskandar Zulkarnain Zulkifli meneruskan kecemerlangan awal musim apabila mengenepikan pilihan ke-8 dari Hong Kong Angus Ng Ka Long. Iskandar yang juga juara GP kebangsaan mengejutkan pilihan ke-8 itu dengan kemenangan 21-11, 21-15 dalam masa kurang sejam. Turut mara ialah bergu campuran nombor 1 negara Chan Peng Sun Goh Liu Ying. Peng Sun Liu Ying menewaskan pasangan muda Indonesia Hafiz Faisal Sheila Devi Aulia dengan kemenangan 21-13, 21-18. Jagoh badminton negara Datuk Lee Chong Wei turut melepasi halangan suku akhir selepas mengatasi pemain pilihan ke-10 dari India Ajay Jayaram dalam pertarungan straight set. Chong Wei menang 21-16 dan 21-16. Dua lagi wakil negara dalam acara bergu lelaki sedang berentap ketika ini. Baik, sekian tugas saya untuk malam ini. Apa agaknya yang menarik dalam segmen Jom Jalan-Jalan, Fatil? Silakan. Ya, Rizal sudah pun memberikan anda apa yang akan kita paparkan selepas ini. Kita lihat ke mana dan apa yang akan dilakukan oleh wartawan Zairul Fahmi Khairuddin dalam segmen Jom Jalan-Jalan. Saksikan. Hai, bertemu kembali dalam Jom Jalan-Jalan meneroka destinasi menarik Malaysia. Selamat datang ke negeri Kedah Darul Aman. Saya berada di Sik Kedah ini. Saya nak bawa anda untuk masuk ke satu kawasan yang cukup menarik. Apabila anda masuk je dalam kawasan yang saya masukkan ini, seolah-olah berada di salah sebuah negara 4 musim. Sebab kata orang, sejuk mata memandang kalau masuk ke kawasan ini. Apa kata kalau kita masuk ke dalam? Jom! Jika anda berkunjung ke daerah Sik Kedah, jangan lupa singgah sebentar di ladang anggur Tasik Beris ini. Tanaman ini tak boleh cuaca panas sebab buah anggur biasanya hanya ada di negara beriklim 4 musim. Tanaman anggur di sini diselenggara dengan sistem penjagaan tersendiri. Paling utama, penjagaan suhu di ladang ini. Di sini anda boleh melihat sendiri ladang anggur macam yang anda lihat di luar negara. Melihat kehijauan ladang seluas 4 ekar ini serta buah-buahnya pasti membuatkan anda tertarik. Jika anda datang pada musim memetik dengan pakej RM50, anda boleh memetik sendiri buah-buah anggur ini dari pokok. Ladang anggur Tasik Beris ini menanam dan menghasilkan 5 jenis anggur.
Yang paling penting, anggur-anggur ini memang sedap. Cik nak rasa sikit lah. Ladang anggur Tasik Bersasik Kedah ini berkeluasan seluas 4 ekar dan setiap kali musim memetik anggur, setiap pokok mampu untuk menghasilkan 7 kilogram anggur. Dan kalau anda datang ke daerah Sik ini, datanglah ke ladang ini untuk menikmati sendiri anggur ini. Jom jalan-jalan, Mana Roka, destinasi menarik Malaysia.